Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang Kak Mansita. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ni kita berkesempatan lagi untuk perkongsian kita kali ni, petang ni, dalam Slot Sirah Time bersama saya Kristina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Wasita. Dan seperti biasa dengan saya, kita akan berkongsi berkenaan dengan kisah sirah para nabi. Dan hari ini kita masih lagi dalam kisah berkenaan dengan Nabi Musa AS, yang mana kita dah mulakan perkongsian berkenaan dengan Nabi Musa sejak 2 hari lepas kalau tak silap saya. Jadi untuk anda yang baru sahaja masuk, baru sahaja nak dengar jadi kalau anda rasa nak mula daripada mula, nak dengarkan balik, anda boleh ke IGTV kita, sebab di sana semua video daripada kisah Nabi Adam saya dah kongsikan. Sampailah sekarang, kita dalam bab kisah Nabi Musa AS. Baik. Jadi hari ni kisah dia tak terlalu, orang kata, berat lah. Hanya berkongsian saja untuk anda. Ambil sedikit, walaupun kisah ni mungkin tak berapa penting kalau anda dah dengar nanti, tapi saya harap anda dengarkan juga. Sebab apa? Ini adalah masih lagi kisah berkenaan dengan kisah sirah, dan kisah sirah Nabi Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik. Kak Fazlina, apa khabar? Dan yang lain, apa khabar? Sihat ke? Hai, Assalamualaikum yang berada di TikTok. Selamat petang. Macam biasa, sebelum kita mulakan, saya nak ingatkan kepada anda semua yang belum lagi subscribe YouTube channel kita. Anda boleh ke YouTube kita sekarang, Ryan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Di sana anda boleh like, share, dan komen semua video-video kita. Dan anda boleh tengoklah video berkenaan dengan Datin masak, Datin bagi nasihat, aktiviti Datin, Ryan dan kucing-kucing Datin. Dan selain itu, ada juga video-video ilmiah daripada Ustazah Hana dan juga saya sendirilah. Kalau anda berkelapangan, pergilah subscribe YouTube channel kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Jadi selain YouTube, nak ingatkan juga dekat anda, kita ada FB page tau. Jadi kalau anda yang biasa main FB page, main FB, anda boleh cari kita punya FB page, boleh like and share kita punya FB page, iaitu Ryan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Yang mana FB page ni kita pun baru nak warm up balik di sana. Dan insya-Allah semoga kita dapat menjalinkan, mengeratkan silaturahim lagi di FB. Boleh? Baik, insya-Allah kita akan mulakan perkongsian kita pada petang ni. Dan sebelum tu, sama-sama dulu kita tanda tangan, mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Kak ambil jap Kak. Ambil apa? Jemuk. Dia marah ke? Kesian dia. Kejap kita nak tenangkan si bulus kecil ni. Mak,
Iya, sorry. Kak Mila ambil dia ya. Kak Mila ni culik pula dia. Dia marah. Mak, tengok tu. Jima nak dengar sirah ke hari ni? Ha? Jima nak dengar sirah ke? Okay. Hai, selamat petang. Kita ada Jimok dekat sini. Okay, jadi Jimok pun nak dengar pasal sirah. Tak tahu berapa lama dia nak duduk sini, tapi tak apa, kita mulakan dulu, okay? Boleh Jimok? Ha? Bising ni. Mula bising ni. Geram. Okay, tak apa, kita mulakan. Baik, semalam saya dah kongsikan berkenaan dengan comel ni, comel kan Jimok ni? Dia gemuk. Gemuk perut, muka kecil. Semalam saya dah kongsikan berkenaan dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa ni diambil oleh Asia, okay, dan dibawa menghadap kepada Fir'aun, okay, dia menjadi anak angkat kepada Fir'aun dan juga Asia. Okay, sampailah satu masa Fir'aun pula, Nabi Musa ni perlu disusukan, okay, jadi ibu kandungnya sendiri iaitu Yukabat ambil semula Nabi Musa alaihissalam. Okay, dan sampailah waktu Nabi Musa putus susu, okay, bersama dengan ibu kandungnya sendiri, akhirnya Nabi Musa membesar di dalam istana Fir'aun. Siti Nurjimok, iya, ini dia Siti Nurjimok ni. Okay, jadi nama Musa ni sebenarnya bukanlah diberi oleh Yukabat, iaitu ibu kandung Nabi Musa sendiri. Okay, tetapi Nabi Musa mendapat namanya Musa daripada keluarga Fir'aun sendiri, yang mana mereka beri nama Mu dan Se, bermakna kayu dan air. Mu bermaksud kayu dan Se bermaksud air. Okay, itu daripada bahasa Qibti. Jimok tengok ni, Jimok baik je dengan Kristina cerita Pak Siraya. Jimok ni tak tahulah kenapa dia, saya suka kucing-kucing yang garang ni. Dah lembut dah dia sikit, tapi banyak bising mulut dia ni. Okay, baik. Seterusnya hari ini saya nak kongsikan dengan anda cerita berkenaan dengan Nabi Musa setelah dia besar, apa yang dia buat dan sebagainya. Okay, macam mana kisahnya pula setelah dia membesar. Okay, Jumuk okey ke tu? Boleh tahan ke? Okay, Siti Najimah suka memanjangkan kes. Ya, dia senang sikit dengan saya. Tak tahu kenapa. Muka je garang, tengok tu. Muka dia garang betul. Okay, baik. Jadi hari ni saya nak kongsikan berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam melarikan diri. Okay, kenapa? Okay, jadi anda tunggu. Minta maaf yang di TikTok tak nampak pula. Okay, baik. Okay, jadi Nabi Musa alaihissalam ni makin hari makin membesar. Dia jadi seorang pemuda yang sangat tegap, sangat perkasa, gagah perkasa, tampan, tegas dan mempunyai budi pekerti yang mulia. Dan sewaktu Nabi Musa alaihissalam ni membesar, okay, orang kenal dia sebagai anak Musa, Musa anak Fir'aun. Okay, jadi semua orang pun takutlah dengan Nabi Musa alaihissalam. Tambah pula Nabi Musa ni memang ada kelebihan, yang mana dia berbadan tegap dan sebagainya. Kelebihan dia memang dia seorang yang sangat kuat. Okay, dan sebenarnya, okay, dalam orang panggil dia Musa anak Fir'aun ni, sebenarnya nak ingatkan kepada anda, Musa alaihissalam ni nama dan ataupun salah silah baginda adalah Musa bin Imran bin Qahid bin Lawi, tak salah saya, Lawi bin Yaqub bin Ishaq. Okay, saya ada buat nota di sini. Kalau anda boleh tengok, tak pastilah jelas atau tidak. Jimok, tengok apa? Jimok tengok apa? Okay, macam dia dah nampak orang buka pintu, dia nak keluar. Okay, sebelah. Okay,
Jadi Nabi Musa AS bin Imran bin Qahid bin Lawi bin Yaqub AS bin Ishaq, dan akhir sekali moyang kepada Nabi Musa AS adalah Ibrahim Khalilullah. Okey. Jadi inilah silsilah keluarga Nabi Musa AS. Okey, baik. Saya tak nak panjang di situ. Jadi apa kisah sebenarnya Nabi Musa AS melarikan diri? Okey. Allah, hai. Dah terlari-lari dah ni. Dah, okey, baik. Jadi setelah Nabi Musa AS berusia 30 tahun dan akalnya sudah pun cukup sempurna, maka Allah SWT pun kurniakan kepada Nabi Musa AS ni kebijaksanaan, okay, dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Okay. Dan ini menyebabkan Nabi Musa muncul menjadi seorang pemuda yang paling baik, paling berilmu dan paling sopan. Kesopanan dia sangat-sangatlah tinggi, okay, dengan ilmu yang dia ada. Dan rupa paras serta sifat Nabi Musa juga mengikut apa yang dilukiskan, okay, oleh Nabi Yusuf AS. Okay. Yang mana Nabi Musa AS ni adalah seorang lelaki yang tinggi orangnya. Dia ada lebat bulu dada dan sangat elok rupanya. Dia menyerupai rupa Nabi Muhammad SAW. Okay, kerana terdapat 10 orang Nabi yang wajah mereka hampir sama. Yang mana sebelum ni saya dah banyak kali ulang, okay, nama ke-11 orang Nabi ni. Okay. Jimok tengok apa Jimok? Ya, jangan marah. Okay. Faham? Oh, faham. Bising je. Dengar lagi sampai habis. Okay. Jadi pada satu hari Nabi Musa yang tampan dan gagah ni telah pun keluar bersiar-siar di kota Memphis. Yang mana kota Memphis ni pada zaman dulu dia merupakan ibu negara Mesir. Ibu negara Mesir. Okey, ibu negara bagi kota Mesir. Lalu pada satu masa yang mana tengah hari ni, okey, matahari tengah terpacak atas kepala ni. Okey, pada waktu tu sepatutnya biasanya orang tidur kan dan rehat, tetapi pada waktu tu Nabi Musa AS keluar bersiar-siar. Okey, dan ketika sedang bersiar-siar dari lorong ke lorong, tiba-tiba Nabi Musa AS terserempak dengan dua orang lelaki yang sedang bertengkar. Yang mana dua orang lelaki ni adalah daripada kaum ataupun orang yang berbangsa Kipti dan juga orang daripada kaum Israel lah. Okay, berlainan. Dan salah seorang daripada mereka ni, iaitu orang daripada bangsa Kipti, okay, dia merupakan tukang masak. Dia merupakan tukang masak dalam istana Raja Fir'aun. Okay, dan lagi seorang ni yang berbangsa Israel ni, dia merupakan tukang mencari kayu untuk tukang masak istana ni memasak. Dia orang kan masak pakai kayu kan. Jadi dia orang daripada bangsa Israel ni dia dapatkan kayu je lah. Jadi yang membawa kayu ke istana adalah chef tersebut lah, tukang masak istana Fir'aun. Okay, baik. Jadi mereka bertengkar dan punca pertengkaran mereka tu adalah soal menghantar kayu api ke dapur pembakar roti Fir'aun. Okay, dan berkas kayu api itu sebenarnya dibawa oleh lelaki bangsa Israel. Okay, dia meletakkan kayu api itu di situ sebab kerja dia menghantar kayu untuk istana Raja Fir'aun. Okay. Tetapi lelaki Kipti tu pula, disebabkan dia tukang masak, dia adalah tukang masak Fir'aun, maafkan saya. Jadi kerja lelaki Israel tu hanya setakat mencari kayu api sahaja, bukanlah untuk bawa ke istana Fir'aun. Iya. Okay. Jadi apabila lelaki berbangsa Israel tu dia lihat Musa berada di dekatnya, dia pun teruslah nak mengadu kepada Nabi Musa AS. Okay, dia nak mengadu berkenaan dengan sikap perangai orang Kipti ni. Okay. Lalu apa yang berlaku? Nabi Musa pun buka langkah, dia terus mendekati
mendekati tukang masak Fir'aun berbangsa Kipti tu. Okay, dan dengan marah dan garangnya Nabi Musa AS menempelak tukang memasak Raja Fir'aun tu tadi. Dia cakap, engkau sungguhlah penindas. Okay, dan serentak dengan itu juga dilepaskan sebiji penumbuk. Nabi Musa AS ni ditumbuk orang yang berbangsa Kipti tu tadi. Ditumbuk. Dan akhirnya orang tersebut, orang yang berbangsa Kipti ni tadi, dijatuh pingsan. Sampai kan akhirnya dia pun matilah. Macam tu. Baik. Jadi setelah saja Nabi Musa AS tahu tumbukannya tu sampai membawa maut, lalu dia pun rasa macam gelisah lah. Dia rasa sangat-sangat gelisah. Jadi Nabi Musa AS pun benar-benar menyesal kerana niat asal dia hanyalah untuk mengajar sahaja. Untuk mengajar orang yang berbangsa Kipti ni. Tetapi akhirnya apa yang dilakukan sampai boleh melayang nyawa orang yang berbangsa Kipti tersebut. Jadi melihat peristiwa itu, Musa pun berkata dengan sesalnya, dia cakap, perbuatan aku ini sebenarnya telah didorong oleh syaitan yang terkutuk. Lalu Nabi Musa AS pun beredarlah daripada tempat tu. Dan dia mencari tempat rehat. Nabi Musa AS semasa perjalanan dia tu tak henti-henti dia berdoa kepada Allah SWT untuk mengampunkan dia. Lalu apa yang disebutkan dalam doanya, dikatakan Nabi Musa AS, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, kerana itu ampunilah aku. Tak henti-henti Nabi Musa doa, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mengampunkan dia atas apa yang telah pun berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun Maha mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mazlina. Lalu Allah pun mendengar, lantas Allah SWT mengampuninya. Allah pun mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Jadi mayat lelaki itu dikebumikan dengan sembunyi-sembunyi oleh lelaki Israel, yang mana Nabi Musa bela dia tadi. Lalu akibat daripada perbuatannya itu, Nabi Musa AS pun tak beranilah pulang ke istana. Lalu Nabi Musa pun tidur semalaman, merempat di mana-mana, dia tidur. Dan dia cari tempat yang teduh dan terlindung daripada tadahan hujan dan embun. Manakala sewaktu saja Nabi Musa ni mula bersendirian sendiri, Nabi Musa pun mula berzikir, selalu sebut nama Allah. Dan tak pernah lupa untuk selalu berdoa kepada Allah atas apa yang telah dia lakukan. Dia tak henti-henti berdoa minta maaf kepada Allah SWT. Jadi katanya bermunajat ke hadirat Allah SWT, wahai Tuhanku, demi nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Itu katanya. Lalu esok pula, esok pula Nabi Musa bersiar-siar lagi, walaupun sepatutnya pada waktu tu semua orang sedang berehat, tetapi dia masih lagi bersiar-siar tengah hari. Jadi Nabi Musa pun dia tak boleh duduk lama-lama di tempat persembunyian dia. Dia nak tahulah apa yang berlaku, kisah berkenaan dengan dia membunuh lelaki berbangsa Kipti ni tadi dah tersebar ke belum. Dia nak tahu, jadi dia keluarlah. Padahal sebenarnya tak ada seorang pun yang tahu dalam kota Memphis tu bahawa perkara tu telah pun berlaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ya, selamat petang. Bukan salah. Ya, lalu ketika sedang berjalan-jalan sambil merisik-risik khabar, tiba-tiba Musa tersempak sekali lagi dengan dua orang yang sedang bertengkar. Jadi peristiwa yang dilihat ni sama seperti peristiwa yang berlaku semalam ataupun kemarin. Jadi Nabi Musa pun terkejutlah. Dia sangat-sangat pelik.
Okey, betul-betul peristiwa ini seperti sesuatu yang sengaja dirancang. Jadi ia memang perkara ini sebenarnya dirancang, okey, dirancang, tetapi yang merancangnya bukanlah manusia tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah. Okey, dan kali ini Musa benar-benar terpegun. Okey, dan dia terpegun bukan kerana bersua dengan peristiwa yang serupa, tetapi terpegun kerana bersua dengan orang yang kemarin juga. Okey. Ya. Faham ke? Mak faham ke mak? Okey. Jadi, seorang lelaki Israel comel ni kucing, comel kan? Jimak. Nama dia Jimak. Okey, jadi seorang lelaki Israel yang kemarin apabila melihat anak Fir'aun datang di saat dia memerlukan pertolongan, lalu si Israel tu merayu lagi sekali kepada Musa supaya menolongnya sekali lagi. Okay. Melihat pada lelaki itu, Musa menjadi sangat-sangat marah dan dia berkata kepada lelaki Israel itu, kau benar-benar seorang yang sesat dari jalan kebaikan. Okay. Lalu, iya saya. Nak turun ke? Nak turun? Okey. Oh, lo. Okey. Okey, kita sambung lagi sikit. Jadi, Musa pun mara ke arah lelaki Israel tersebut, tetapi bukanlah dia nak menumbuk lelaki Israel tersebut kerana marah. Okey. Tetapi apa yang Nabi Musa lakukan? Nabi Musa nak tolong dia juga. Okey. Dan kerana kebimbangan Nabi Musa terhadap lelaki Israel tersebut, okay, dia pun berteriak dengan lantangnya, orang Israel ni tadi. Okay. Jadi dia cakap, Musa, nampaknya hari ni engkau bermaksud pula mahu membunuh aku. Masih belum puaskah kau setelah meragut nyawa seorang manusia kemarin? Okay, dia macam nak ugut Nabi Musa AS. Okay, lalu dia cakap, masih belum puaskah? Okay, lalu dia cakap, masih belum puaskah kau setelah meragut nyawa seorang manusia kemarin? Nampaknya kau sekarang ni sudah nak menjadi orang yang sewenang-wenangnya nak membuat kerosakan dalam negeri ini. Okay, dan kau bukanlah termasuk orang-orang yang berniat untuk menjadi orang yang membuat kebaikan. Okay, jadi orang Israel ni sangat diingat Nabi Musa AS nak tumbuk dia, lalu dia katakan begini. Okay, nama dia Jimak. Nama dia Jimak sebab dia gemuk. Okay. Jadi sebaik saja orang Kipti tu dia dengar kata-kata daripada orang Israel ni tadi, maka dia tahulah rupanya ada perkara yang berlaku yang mana Nabi Musa AS telah pun membunuh seorang lelaki yang berbangsa Kipti semalam ataupun kemarin. Okay, lalu orang yang berbangsa Kipti ni, lelaki yang berbangsa Kipti ni, dia kembali ke istana, dia mengadu kepada Fir'aun. Okey, dia mengadu kepada Fir'aun. Okey, lalu Fir'aun pun tahulah bahawa anak angkatnya tadi membunuh seseorang yang berbangsa Kipti. Okey, dan dalam keadaan Nabi Musa berada dalam bahaya, tiba-tiba datang seorang lelaki, dia lari termengah-mengah nak bagi tahu, nak sampaikan kepada Nabi Musa AS bahawa dia dalam bahaya. Dan lelaki ini adalah teman rapat kepada Nabi Musa lah sebenarnya. Okey. Baik. Jadi apa yang berlaku? Lelaki tu kerana simpati terhadap kawannya, dia menasihati Nabi Musa AS supaya keluar daripada kota Memphis. Dia cakap, pergilah ke mana-mana sahaja asalkan di luar dari negeri Mesir ini untuk diselamatkan diri dari seksaan Fir'aun dan bala askarnya. Okay, dan kata sahabat Musa tu, dia cakap macam ni, wahai Musa, Fir'aun dan pembesar-pembesarnya sedang berunding tentang dirimu. Mereka mahu menangkap dan membunuhmu. Oleh itu, aku minta engkau keluarlah segera dari kota ini. Pergilah ke mana-mana tempat yang kau suka, kerana aku ini tidak lain selain hanya mahu menasihatimu agar kau terselamat daripada tangan Fir'aun yang kejam itu. Okay, itu apa yang teman ataupun kawan kepada Nabi Musa AS ni sampaikan kepada dia. Jadi tak berlengah-lengah lagi Nabi Musa AS pun mulakan langkah dia, okay, mencari tempat supaya dia dapat melarikan diri.
Okey, dia keluar daripada kota Memphis dengan perasaannya sangat cemas, sangat takut. Dia risau, takut ada orang-orang dapat menjejaki ke manakah dia pergi. Lalu sepanjang perjalanan tu, Nabi Musa alaihi salam dia berdoa kepada Allah SWT. Dia mengharapkan rahmat Allah. Apa yang didoakan, dia kata, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari angkara orang-orang yang zalim itu. Okay. Jadi Musa pun terus berjalan mengikut perencanaan yang sudah ada dalam kepalanya. Dia tahu dah dia nak ke arah mana, dan dia pun bercadang untuk ke negeri Madian. Dan setelah berjalan beberapa lama, Nabi Musa AS pun dah penat. Okay, lalu sampai satu tahap Nabi Musa terberhenti dekat laluan yang mana ada 3 persimpangan. Okay, kiri, tengah ataupun kanan. Okay, lalu Nabi Musa AS terus berdoa kepada Allah, mengharapkan petunjuk jalan yang betul. Lalu Nabi Musa pun berdoa, dikatakan, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke arah jalan yang betul menuju ke negeri Madian. Okay. Setelah mendapat petunjuk daripada Allah SWT, maka Musa memilih jalan tengah, iaitu jalan yang betul-betul menuju ke negeri Madian. Jadi menurut satu riwayat, setelah Musa berharap-harap supaya Allah SWT menunjukkan jalan baginya, okay, lalu Allah SWT mengutuskan malaikat Jibril AS menyamar sebagai seorang pengembala kambing, okay, yang bertongkat dan berjalan di hadapan Musa. Supaya apa? Supaya Musa ni mengikut pengembala kambing ni, itu malaikat, supaya Musa melalui jalan yang betul ke arah negeri Madian. Okay, jadi Musa pun tinggalkan Mesir. Dia hanya pergi meninggalkan sehelai sepinggang, tak bawa apa-apa langsung, makanan pun tak ada. Okay, tanpa berfikir apa-apa, Nabi Musa AS terus keluar daripada negeri Mesir. Okay, baik. Jadi apabila terasa lapar, Nabi Musa AS memetiklah daun-daun ataupun pucuk-pucuk kayu yang ada di pinggir-pinggir jalan. Okay, dan mengikut riwayat, terbayang di bahagian tengah perut Nabi Musa AS kehijau-hijauan kesan daripada daun kayu yang Nabi Musa makan sepanjang perjalanan dia waktu dia lapar lah. Okay, dan Nabi Musa AS pun berjalan kaki daripada bumi Mesir ke Madian, dan perjalanan tersebut memakan masa 8 hari 8 malam. Sangat lama untuk Nabi Musa berjalan sendirian. Okay, bayangkan 8 hari 8 malam. Okay, dengan kasut kulit kambingnya, sampailah hari yang terakhir tu kasut Nabi Musa AS okay, terkoyak, okay, menjadi koyak rabak lah. Okay, sampai putus tali pengikatnya. Okay, dan sepanjang perjalanan ke Madian itu, Nabi Musa AS sering dipamerkan oleh Allah SWT. Apakah dia? Allah pamerkan kerajaan langit untuk meringankan sedikit penderitaan dan kesengsaraan yang ditanggung oleh Nabi Musa. Okay, jadi itulah ujian Allah SWT yang pertama kali buat Nabi Musa sejak Nabi Musa AS menjadi manusia yang benar-benar dewasa dan sempurna akal. Okay. Dan setelah berjalan dengan susah payahnya beberapa hari tu, sampailah Musa ke negeri Madian. Okay. Jadi Nabi Musa pun dah letih. Okay, dia jumpa sepohon pokok kayu. Lalu Nabi Musa AS pun terus duduk di bawah bayangan pokok tersebut. Okay, dia berehat, okay, melepaskan lelah dia. Lalu ada satu riwayat ahli tafsir mengatakan bahawa pohon kayu tempat Nabi Musa AS berehat tu adalah pohon kayu yang ditanam oleh Nabi Ibrahim AS, dan pohon tersebut menjadi berkat, semakin bertambah berkat setelah Nabi Musa berteduh di bawahnya. Okay, dan ketika beliau sedang berehat-rehat tu, Nabi Musa menyandarkan belakangnya pada pohon tersebut. Okay, dan matanya hampir-hampir terlelap. Tiba-tiba dia mendengar suara riuh seperti suara orang ramai. Okay, kenapa dan apakah dia? Jadi Nabi Musa pun terpandang
ke arah sekelompok kaum lelaki. Dia sedang mengerumuni sesuatu. Okey, dan tak jauh daripada mereka kelihatan banyak kambing-kambing yang sedang makan rumput dan ada juga kambing-kambing yang sedang berehat. Okey, dan tak jauh juga daripada kelompok lelaki-lelaki tersebut. Okey, Nabi Musa AS pun terpandang kepada dua orang perempuan yang riak wataknya seperti perilaku wanita yang masih gadis. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi kedua-dua orang perempuan tu pun berdiri memandang ke arah kumpulan lelaki ni. Okey, sebenarnya apa yang lelaki-lelaki ni buat adalah mereka mengerumuni sebuah perigi ataupun telaga. Okey, untuk mereka dapatkan air. Samalah juga kepada dua orang gadis ni, mereka sebenarnya beratur untuk mendapatkan air di dalam perigi ataupun telaga tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi kedua-dua perempuan tu pun berselubung kecuali muka mereka sajalah yang boleh dilihat. Okey. Dan di tangan mereka ada 2 baldi air. Dan sebagai seorang insan yang mempunyai hati ni, Nabi Musa AS rasa kesianlah dia lihat gadis-gadis ni lama menunggu. Okey, dengan haiwan ternakannya iaitu kambing-kambing tu lagi yang dia nak beri minum. Lalu Nabi Musa pun pergi kepada kedua-dua orang perempuan tu tadi. Dia tanyakan, apa yang kamu berdua buat di sini? Okey, lalu kedua-dua gadis tu dibalas, kami mahu mengambil air dari telaga itu. Beginilah keadaan kami. Setiap hari terpaksa menunggu sehinggalah mereka semua, yakni kaum-kaum lelaki ni yang ramai ni, selesai mengambil air. Lalu barulah kami boleh mendapatkan air minuman untuk memberi kambing-kambing kami minum. Okey. Iya, nanti saya ceritakan. Okey. Baik. Jadi mereka ni pun sebenarnya dua orang gadis ni ambil air disebabkan ayah mereka tua. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada masalah, jangan risau kalau lambat, boleh tengok dekat IG. Okey. Jadi kedua-dua orang gadis ni nak dapatkan air. Kenapa mereka dua pergi sendirian? Kenapa tak ada lelaki? Sebab adik-beradik mereka tak ada punya lelaki, dan juga ayah mereka dah pun tua lah, tak larat. Okay, jadi sebaik saja Musa pun mendengar kata-kata salah seorang wanita tersebut. Jadi Nabi Musa pun kesian lah. Lalu dibantulah dua orang gadis ni. Okay. Lalu sewaktu saja Nabi Musa AS pergi ke arah lelaki-lelaki yang mengerumuni perigi tersebut, okay, dengan secara macam yelah, Nabi Musa AS kita tahu dia adalah seorang yang gagah perkasa. Okay, badannya tegap. Okay, jadi bila saja Nabi Musa AS mendekati mereka, lelaki-lelaki ni, jadi mereka semua yang lelaki-lelaki ni semua beri laluan untuk Nabi Musa ambil air. Okay, sebab apa? Mereka takutlah kalau tiba-tiba kan kena marah pula ke, kena belasah pula ke kan. Jadi mereka bagi ruang kepada Nabi Musa AS untuk ambil air. Lalu Nabi Musa ambil lah air, okay, dan kembali balik kepada kedua-dua orang gadis ni tadi. Okay. Baik. Dan menurut satu riwayat yang lain, Musa telah pergi ke sebuah perigi yang lain sebenarnya. Okay. Yang mana mulut perigi tersebut tertutup. Okay. Dan penutup tu sebenarnya berat sangat dan hanya mampu diangkat oleh 10 orang lelaki, tenaga 10 orang lelaki. Okay, tetapi Nabi Musa AS angkat sendiri ataupun tolak sendiri penutup mulut perigi tersebut. Ini riwayat lain yang ceritakan lah. Okay. Baik. Seterusnya, okay, selepas Nabi Musa AS dia pulangkan balik timba dan bekas air kepada kedua-dua orang gadis ni. Okay, jadi Nabi Musa kembali kepada
tempat rehatnya lah. Dia dah tak heran dah kepada dua orang gadis ni. Okey, lalu segembalinya Nabi Musa AS ke tempat rehatnya tu, Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT. Dia mengadu kepada Allah, cakap, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan sedikit makanan dari kurnia yang engkau turunkan ke atasku. Setelah kedua-dua perempuan tu dia mendengar, okey, kedua-dua perempuan ataupun gadis ni tadi sebenarnya dapat mendengar doa Nabi Musa tu tadi. Lalu dia kesian kepada Nabi Musa. Okey, dia pulang ke rumah, mereka ni pulang ke rumah. Jadi disampaikan, kedua-dua gadis ni sampaikan kepada ayah mereka apa yang berlaku. Jadi ayah mereka pun terkejut lah, kenapa dia balik awal kan, sedangkan selama ni kedua-dua orang gadis ni tak pernah balik awal sebab terpaksa menunggu lelaki-lelaki yang berada di perigi tu selesai mengambil air. Tapi hari ni mereka dapat pulang dengan cepat kerana bantuan Nabi Musa AS. Okey, jadi gadis-gadis ni, dua orang ni pun cakap, dikatakan, wahai ayah, kami dapat pulang awal hari ini kerana kami telah ditolong oleh seorang pemuda yang memberi minum kambing-kambing kita itu. Pemuda itu sungguh gagah lagi sopan. Ayah, ambillah dia untuk menjaga kambing-kambing kita. Okey, jadi bapa kepada dua orang gadis ni fahamlah dengan maksud anak-anaknya. Okey, jadi bapa kepada kedua-dua gadis ini sebenarnya merupakan Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, betul. Tetapi tunggu dulu. Okey. Sebelum saya ceritakan yang seterusnya, okey. Nabi Syuaib alaihissalam pada masa tu dah sangat-sangat tua, sangat-sangat tak larat, dan umur baginda dah pun mencecah 200 tahun. Okey, dia tak larat sangat nak jaga kambing-kambing dia, dan sebab itu anak-anak dia yang gadis-gadis dua orang ni menjaga ternakan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan disebabkan Nabi Syuaib AS pun tak ada anak lelaki, maka terpaksalah kedua-dua orang anak gadisnya menjaga kambing-kambing tersebut. Alhamdulillah sihat. Saya dah tanya Ustaz tentang mati syahid COVID. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Jadi apa yang Ustaz katakan, boleh kongsi. Okey, ini yang kisah yang lain menurut riwayat lain, yang mana ulama-ulama tafsir dia mengatakan bahawa bapa kepada dua gadis jelita itu bukanlah sebenarnya Nabi Syuaib. Wallahu alam lah. Okey, riwayat ni katakan, okey, sebenarnya, okey, macam ni. Sebenarnya ketika Nabi Musa alaihissalam sampai ke Madian, waktu tu Nabi Syuaib alaihissalam sudah pun wafat. Okey, ini kisah daripada riwayat lain lah. Dan menurut ulama-ulama tafsir yang lain, dia katakan sebenarnya bapa kepada kedua-dua orang anak gadis itu ialah anak saudara kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Okey, yang mana anak saudara kepada Nabi Syuaib tersebut bernama Birrun ataupun Yisrun. Macam itulah. Dan selain itu ada juga riwayat lain mengatakan bahawa ayah kepada dua orang gadis tersebut adalah umat kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Okey, macam itulah. Okey, kita sambung. Jadi sebaik saja Nabi Syuaib mendengarkan cerita daripada salah seorang putrinya itu, lalu dia menyuruh putri bongsunya, betul, siapa nama anda? Biasa, kenapa nama biasa IG tu? Okey, betul, nama anak bongsunya adalah Safura. Okey, jadi dia suruh Safura supaya menjemput Nabi Musa AS ni datang ke rumah. Okey, selang tak berapa lama sampailah Nabi Musa AS ke rumah mereka. Okey, setelah dekat kepada Nabi Musa, Safura ni melemparkan senyuman. Okey, dalam sambil-sambil dia mendekati Nabi Musa AS, dia pun sangat malu. Okey, lalu dikatakan kepada Nabi Musa, wahai orang muda, ayahku menyuruhku menjemputmu agar ia dapat membalas budi baikmu kerana memberi minum kambing-kambing kami tadi. Okey, jadi tanpa berlengah lagi, Nabi Musa AS pun teruslah bangun, teruslah ikut anak gadis Nabi Syuaib AS ni. Okey, dan sebaik saja sampai di muka tangga rumah gadis-gadis ni tadi. Lalu Musa pun lantas memberi salam dan melihat hidangan makanan dah pun terhidang untuknya. Okey,
Lalu Musa pun menjawab dengan penuh kesopanan. Dia cakap, sesungguhnya kami menolong seseorang bukanlah kerana mengharapkan upah ataupun pembalasan. Setiap pertolongan yang kami buat terhadap seseorang itu adalah kerana sudah menjadi adat kebiasaan ibu bapa dan kaum bangsa kami yang suka membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Okey, jadi itulah jawab Nabi Musa AS kepada Nabi Shu'aib. Dan mendengarkan kata-kata Nabi Musa AS, Nabi Shu'aib ni pun tak naklah Nabi Musa ni menolak kan. Menolak dia punya ajakan untuk makan. Okey. Baik. Jadi apa yang Nabi Shu'aib AS katakan? Dia kata, wahai orang muda, kami pun demikian juga. Kami memberi makan kepada seseorang bukanlah kerana sesuatu sebab atau kerana ingin membalas jasa, tetapi ini sudah menjadi adat kebiasaan kami, iaitu apabila seseorang tamu datang ke rumah kami akan memberi dia makan. Okey, jadi pandailah kat sini sebenarnya Nabi Shu'aib counter balik, okey, supaya Nabi Musa ni tak menolak. Okey. Lalu mereka pun melayanlah Nabi Musa AS, okey, yang telah pun membantu mereka untuk mendapatkan air. Okey, jadi untuk hari ini alhamdulillah sebenarnya kita akan stop sampai sini. Dan esok okey, kita akan sambung, yang mana kisah esok adalah berkenaan dengan kisah Nabi Shu'aib AS. Kisah Nabi Musa AS menjadi menantu kepada Nabi Shu'aib. Okey, InsyaAllah saya akan sambung esok. Apa yang dimaksudkan bertemu dua laut, hakikat dan syariat boleh terangkan. Apa ni berdasarkan apa ni sebenarnya soalan ni? Saya kurang jelas. Minta maaf. Ini daripada hadis ke macam mana? Okey. Baik, jelas ke saya punya perkongsian hari ini? Saya rasa macam mengantuk je kan. Rasa mungkin ada yang mengantuk dengan apa yang saya kongsikan hari ini. Tambah pula tadi ada jimok. Mungkin anda lebih nak tengok jimok tadi kan. Sebab dia comel sangat. Okey. Ada lagi ke orang di dalam live ni yang boleh beri respon? Kisah Nabi Khidir. Saya kurang pasti dan kurang jelas sebenarnya tentang soalan ini. Okey. Dimaksudkan bertemu dua laut, hakikat dan syariat boleh terangkan. Ke saya tak ingat, alhamdulillah. Sama-sama Kak Fazlina. Kita ada Ustazah Hana kat sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya cuba tanya dia kalau dia tahu. Sekejap Yang baru masuk nanti anda boleh tengok balik semula. Okay, live ni. Okay, jangan tak tengok. Nanti dah terlepas banyak, nanti tak sempat nak kejar. Nanti cerita tahu setengah jalan, tak seronok. Sama-sama Kak Masita. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, ada lagi ke? Ada soalan ke apa-apa ke? Yang atas, soalan atas ni saya cuba tanya kepada Ustazah kita sebentar lagi. Sekejap ya. Ustazah, Nabi Khidir masih dah sampai sekarang ke? Ustazah Hana, bantu saya. Jap, tengok jap soalan ni. Tengok jap soalan ni. Sinilah, tak nampak pun. Ni ada yang tanya,
Apa yang dimaksudkan bertemu dua laut, hakikat dan syariat boleh diterangkan? Kisah pasal Nabi Khidir. Apa ni? Kenapa? Lupa. Apa soalannya? Apa yang dimaksudkan bertemu dua laut, hakikat dan syariat boleh terangkan? Apa? Lupa. Kena cari. Nanti masuk live Ustazah Hana esok, tanya dia balik. Tak apa, nanti kita orang cuba cari, insyaAllah. Kena buat nota ni. Sekejap hari-hari sekarang tunggu perkongsian sirah Kristina. Best sangat, Alhamdulillah. Lagi best kalau dapat kongsi dengan ramai orang lagi live ni. Sebab kalau IG boleh share link live dekat DM kan, betul tak? Selain dekat DM boleh je copy link live ni, share dekat WhatsApp. Lebih seronok. Kak, lagi satu ada soalan. Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang ke? Banyak sangat tu. Belum lagi. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi kisah tu. Saya pun sebut banyak kisah sirah kan. Saya pun kena baca balik. Ingat? Jawapannya tak jelas. Ada perbahasan tak? Mendapat perbahasan. InsyaAllah kalau kami sebenarnya kurang sikit lah kalau bab-bab ni. Sebab kami bukannya background berkenaan dengan sirah. Tapi apa yang kami boleh sampaikan, InsyaAllah kami akan sampaikan, okay? Sebab kalau bab-bab ni mungkin mendalam sedikit lah. Saya rasa anda lebih arif sebab anda biasa mendengarkan. Okay? Boleh refer ustaz-ustaz anda juga. Okay? Di FB ada live juga ke? Buat masa sekarang tak ada lagi untuk live sirah. Okay? Sebab sekarang tak pastilah. Sebab saya kena dapatkan banyak gadget sebenarnya ni. Ini pun saya baru boleh buat Arahan Hijrah Global Sdn Bhd, Arahan Hijrah dan juga TikTok. Sebenarnya dia perlukan banyak gadget. Dan gadget-gadget tersebut saya kena dapatkan daripada Datin. Dan itu agak sis baru live ke? Tak, dah lama dah live. Dah nak habis dah. Lagi 3 minit kita akan habis. Ni Kak cakap kat sini. Saya rasa orang ni pandai. Dia belajar lah. Tapi saya tak tahu. Bab-bab ni saya kurang sikit. Sebab dia minum air kehidupan dengan Iskandar Zulkarnain. Sebab dia minum air kehidupan dengan Iskandar Zulkarnain. Pernah dengar? Tak pernah kan? Kami kurang pasti berkenaan dengan tu. Biasa aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Saya rasa anda yang IG biasa ni anda mungkin sebenarnya tahu kan. Kalau anda rasa macam boleh kongsi, boleh je kongsi dekat sini. Kalau tanya saya dengan Ustazah Hana memang lebih sikit ilmu daripada saya. Tapi kami punya background bukanlah saya bukan belajar mendalam. Okay. Jadi kalau nak tanya saya lebih, saya takkan cakap lebih lah. Sebab saya tak berani. Waalaikumsalam. Hai. Ustazah Hana mungkin lah dia lebih sikit pengetahuan daripada saya. Lebih banyak sebenarnya. Arahan Hijrah ni sekolah atau macam mana? Arahan Hijrah ni sebenarnya Ustazah Ki. Sebab tu saya cakap jangan panggil saya Ustazah. Sebab saya bukan Ustazah. Sebab Nabi Khidir tu menteri kepada Iskandar. Saya kena baca balik sebenarnya. Saya pun kurang ingat. Okay, kalau aduh, Masya Allah. Ya Allah, Tuanku. Ustazah kita di sini jadi pasal Okey, Arahan Hijrah sebenarnya kami menyediakan Al-Quran untuk semua orang, untuk mudahkan orang baca Al-Quran. Kita jual Al-Quran, okey, yang mana Quran kita ada tagging untuk khatam, mudahkan anda khatam, dan juga tagging untuk anda lebih mendalami isi Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Macam itulah. Okey.
Saya masih belajar sekolah menengah Ustazah, sebab tu kurang pasti. Oh, saya dah kongsikan kan, sebenarnya saya bukan sekolah agama. Jadi saya sekolah menengah, saya tak belajar bab-bab tu. Sekolah menengah saya sekolah menengah biasa, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tapi tingkatan 1 sampai tingkatan 3 jadinya saya ambil aliran agama, cuma ada bahasa Arab dengan asas Al-Quran sahaja. Saya tak belajar, tak sambung belajar lebih mendalam. Anda saya rasa panggil adik lah kan. Adik ni saya rasa awak lebih ilmu sebenarnya daripada saya. Saya ni masih belajar lagi, banyak benda saya perlu belajar. Okay, InsyaAllah nanti kalau dah sampai kisah Nabi Khidir, kita akan kongsikan sama-sama. Okay, sebab saya pun manusia biasa. Saya tak berapa nak ingat sangat. Okay, kena baca juga semula. Okay, macam tu lah Al-Kisahnya. Jadi saya minta maaf lah kalau ada kekurangan daripada saya sendiri. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tanya Ustazah Hana dalam live Ustazah Hana. Boleh masuklah ramai-ramai. Jangan masuk last minute. Jangan masuk last minute, nanti Ustazah Hana marah. Dia takkan jawab soalan anda. Okay, ada buat wakaf Al-Quran ke? Ya, kami ada, insyaAllah kami ada buat wakaf Al-Quran. Kalau anda berkeinginan nak wakaf Al-Quran, boleh contact admin kami di nombor 017, ambillah nombor 017266 okay. Kalau anda nak wakaf Al-Quran, insyaAllah anda akan menghubungi kita punya admin, nanti dia akan jawab. Alhamdulillah. Saya rasa ramai je daripada kalangan anda yang sekolah menengah yang join live saya. Sebenarnya anda semua daripada sekolah-sekolah agama kan, betul tak? Ataupun daripada tahfiz. Okay, cuma saya minta maaf banyak-banyak. Saya bukanlah, sebab tu saya cakap jangan panggil saya Ustazah, sebab saya bukanlah daripada asal sekolah agama. Cuma diploma sahaja. Diploma sajalah saya sambung aliran agama. Tapi itu pun bukanlah skop yang besar berkenaan dengan agama. Jadi doakanlah saya supaya Allah rezekikan saya belajar banyak lagi. Okay, takut mitos tu lah. Takut berkenaan yang, takut hadis-hadis yang tak sahih, kisah-kisah macam tu kan. Saya pun risau sebenarnya nak cerita dengan anda, sebab kita ada banyak walaupun saya tak belajar banyak benda, tapi saya tahulah ada hadis yang ceritakan kisah-kisah sirah ni, ada yang tak kuat, okay, ada yang sahih dan sebagainya. Okay, jadi kita dah selesai. Ada persoalan apa-apa lagi, ataupun ada ke yang anda nak kongsikan berkenaan dengan Nabi Musa AS? Setakat yang saya cerita hari ni, mungkin anda ada kisah yang berkenaan dengan Nabi Musa yang mana anda tahu lebih banyak lagi sebenarnya info dia. Contoh macam nama anak Nabi Shu'aib, okay, yang sulung, okay, anak bongsu dia nama Safura, anak sulungnya nama siapa? Kalau anda tahu, anda boleh kongsikan lah. Sebab dalam kitab yang saya baca, saya tak jumpa lagi nama anak sulung Nabi Shu'aib. Macam tu. Okay, saya rasa macam tak ada apa-apa. Jadi boleh ke kita akhirkan live ni? Jom kita tadah tangan sama-sama. Okay, kita sama-sama baca doa, tasbih kifarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والأصل الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita akan sambung lagi perkongsian kita esok insya-Allah. Okey, terima kasih untuk anda yang menonton. Maafkan saya. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Okey, bye. Assalamualaikum. Amin.